أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصبرا جميلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, kita sentiasa memanjat syukur dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana ini adalah merupakan kewajipan kita selaku hamba kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa-siapa yang bersyukur, maka dia adalah bersyukur atas diri dia, bagi diri dia, kerana Allah Subhanahu wa taala dia sama sekali terkaya dengan kesyukuran daripada hamba-Nya. Tidak berhajat, kerana Allah sudah pun kaya dari segi segala-galanya, ilmunya, hidupnya, rezekinya dan kekuasaannya, maka dia maha kaya, maha kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita sama-sama dengan majlis ilmi kita. Hari ini sebenarnya secara tergeparlah, tuan guru kita dia terpaksa kena keluar daripada rumah kerana untuk nak selesaikan masalah peristiwa yang berlaku dua orang mahasiswa atau pelajar jamiah berlaku 2-3 hari baru ni. Maka untuk nak wujudlah perkara yang sebenar, maka dia terpaksa kena bersama-sama dengan Raja Negeri hari ini dan juga panggil Metap Partisi supaya nak menjelaskan perkara yang sebenar tentang keadaan yang berlaku dan perkara yang sebenar mengenai dua orang pelajar tu. InsyaAllah mudah-mudahan masalah dapat diselesaikan insyaAllah ta'ala. Hari ini kita nak mengaji perkara yang satu yang penting, yang tidak syak lagi, sakut paut dengan diri kita masing-masing. Tiap orang ada masalah ni. Sebelum itu kita naklah kenal diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita tahu kata fi ahsani taqwim, Allah Taala jadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk, rupa parah dan juga sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluknya yang banyak. Allah Taala muliakan manusia lebih daripada yang lain. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Tak kiralah anak Adam itu orang Muslim atau orang bukan Muslim, asalkan dia tu manusia, anak Adam, maka dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedudukan yang tidak sama dengan kedudukan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih kita menjadi manusia. Allah Taala menjadikan manusia tersusung daripada beberapa anasir. Di antaranya jasad. Jasad ni maknanya tubuh badan, keraka kita lah. Daripada daging, tulang, belulang, lepas tu kulit, ada kepala, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Itu panggil di segi jasad yang kita boleh nampak tengok. Dan benda tu Allah bekalkan pada diri manusia perkara yang kita tak nampak tengok. Yang di antaranya ruh. Ruh ni lah suatu kemuliaan yang Tuhan beri kepada manusia. Wa nafakha fi min ruhi. Allah Taala ya tiup buh nyawa, beruh pada diri manusia tu daripada rohnya. Itu satu kemuliaan manusia. Lepas tu pula akal. Afala ya'qilun afala ta'qilun, itu juga Tuhan beri kepada manusia. Yang Tuhan tak beri kepada makhluk-makhluk lain. Otak beri belaka. Otak kambing ada, otak lembu ada, otak raja ada, otak air ada, otak itik ada, tapi aklun, akal tu Tuhan tak beri. Dia tak pandai nak mikir, tak pandai nak beza antara yang baik dengan yang jahat, yang buruk dan sebagainya. Tapi dalam hal tu setengah binatang tu Tuhan beri kepada dia. Tu ada akal, tapi walaupun ada akal tapi dia tak cukup bagi. Dia cidik dari segi beberapa segi. Misalnya kera beruk. Beruk dia cidik juga. Tua dia suruh ambil muda, dia ambil muda. Suruh ambil tua, dia pandai ambil tua. Suruh naik, dia naik. Suruh turun, dia turun. Itu panggil sikit banyak Tuhan beri akal pada dia. Tapi tak sempurna seperti mana sempurnanya akal yang ada pada manusia. Anjing apa tu juga. Anjing, sesungguh anjing itu pandai. Tu pandai asli dia dan pandai dilatih. Ada refuk untuk pergi perang, untuk jadi untuk pergi sium bawai-bawai macam dadah dan sebagainya, dia tahu. Kata ni bau ni bau hak tuai yang nak atau pihak berkenaan nak. Itu dia cidik. Kadang-kadang cidik asalnya tuai tak ajar sekali. Tu. Saya dua ni saya tertengok berita anjing duk tunggu kasut di kaki lima. Kasut tuai dia kena tepuh di mutu ke atau kereta lah, gitulah. Tuai dia orang pergi hospital dah. Anjing duk keliling kasut. Di kasut tuai dia pecah kasut. Duk tunggu nanti tuai dia kelik. Itu nak kata cidik, ada akal. Tapi sepuas saat ni lah tak sepenuh mengikut apa yang Tuhan jadi pada manusia. Satu lagi iaitu nafs. Ada nafsu, nafsun. Nafsun tu kita tahu dah bagi tiga, iaitu nafsu ammarah bisu, nafsu yang suruh tuai dia tu buat jahat. Tu duk bimbing, duk bawa, duk ajar, duk tarik, duk dakwah supaya tuai dia buat jahat. Itu panggil ammarah bisu, yang sangat suruh supaya dia tu buat jahat. Tuhan ni hak bahaya. Tu. Yang keduanya lawamah, nafsul lawamah. Lawamah ni nafsu yang mencelakan. Tu. Ulama ya ada selisih pendapat, ada setengahnya maknanya lebih molek sikit daripada nafsu ammarah. Tu. Setengah kata molek. Sebab apa? Maksud lawamah maksud yang mencelakan. Panggil tamnik tuai dia. Dia tuai dia dak buat gapo, tuai dia buat tak kena, dia dak mengepek. Bapa malas semaya, bapa tak mari jemaah di masjid, bapa tak hijab, bapa tak bapa dak minum arak, bapa dak berzina. Itu panggil lawamah. Tu. Fala uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Tu. Molek di segi dia tu panggil
duk mengepek, duk tegur, duk kritik tuai dia. Perkara-perkara yang tuai dia buat hak benda tak molek. Maka dia lawamah, dia cela. Tu. Yang tiganya iaitu nafsu mutmainnah. Tu. Diri nafsu yang tenang. Ni hak paling molek sekali. Ni hak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah panggil kedudukan yang tinggi pada dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan persilakan. Irji'i, keliklah kepada Tuhanmu dengan cara redha, suka hati, tenang hati molek dan meredakan. Lepas tu masuklah pada hamba-hambaku yang molek, lepas tu masuklah dalam syurga aku. Tu Tuhan panggil stanapap yang tinggi pada dia, kedudukan yang mulia kepada nafsu al-mutmainnah. Hak ni kita nak usaha nak masuk pada nafsu mutmainnah. Itu nafsu. Jadi saat ni jasad, tulai-bulai gapo tubuh badan daging tulai, yang keluarnya hati hak zahir lah. Yang keluar panggil apa? Ruh. Semua tu kita tak tahu. Lagu mana betul ruh? Rupa dia lagu mana? Tinggi ke, rendah ke, besar ke, remuk ke, kuruh, hitam ke, putih, sifat dia kita tak tahu. Tu. Lepas tu dalam Quran Allah sebut kata yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu tanya engkau hai Muhammad tentang ruh. Apa dia ruh? Kul kata olehmu bahawa ruh tu daripada urusan Tuhanku, min amri rabbi, yang daripada kerjaan Tuhanku. Mu tak usah tahu. Mu tak tahu. Tu. Sebab tu kalau ada orang kata kita orang Islam ni pergi kata Tuhan ada. Orang hak pesan tak berimeh dengan benda gaib ni nak tanya mana Tuhan kamu? Tu. Tak ada Tuhan kamu mana? Duk mana Tuhan kamu? Bagaimana rupa dia? Aku nak tengok. Kalau aku boleh tengok, aku nak percaya. Tu. Kita boleh jawab dia katanya, tak mesti kata benda ada tu kena boleh tengok, boleh nampak. Tu supaya nyamuk, mana nyamuk duk mana? Ada denyut sini panggil apa? Nadi. Ada nyamuk tu panggil kita tak nampak. Tak itu. Duk mana nyamuk, duk mana? Duk betul mana dia? Rupa je lagu mana nyamuk. Tu tak tahu. Angin apa tu juga kita tak nampak angin. Hak dia nampak ada musim-musim tu panggil gapo? Debu gapo yang musim, kita tak nampak angin. Besar mana lagu mana, cuma rasa katanya wangi, sejuk dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang gaib yang kita tak nampak tapi dia ada. Maka kita yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada. Tak itu. Yang akhir sekalinya hak Tuhan pada manusia iaitu hati. Tu. Hati ni ia ada dua hati. Tu. Hati hak zahir. Hak zahir ni supaya kita nak beli nak beli hati ilmu tu lah. Bismillah, saya nak hati ni sekilo, saya nak lipa tu hati tu. Ini panggil hati zahir. Manusia ada hati tu ada. Hak ni panggil wacai. Bila orang sakit, bila orang tak sihat, kita tanya, ada tak penyakit wacai? Wacai tu, wacai zahir tu. Tu. Tak ada hening, mati. Sakit ni pun lagi sakit orang. Sakit pun sakit wacai. Tu. Satu lagi, hati yang kita tidak nampak. Seperang pun tak nampak. Tengok pun tak nampak. Nak jamah pun tak leh. Tak tahu sejuk panas. Tu. Tapi ada sifat dia ada. Sifat-sifat dia ada. Di antara sifatnya kuasa sakit hati. Tu. Sakit hati we tengok orang tak molek ni, orang jahat ni. Sakit hati tengok orang zalim ni. Tu. Sakit hati tengok masyarakat duk rusak ni. Sakit mana? Bukan sakit dia hati zahir tu dah. Hati zahir masih molek kalau dia sihat, molek masih sihat.
masih molek, masih merah, masih gapo. Itu hati zahir. Hak ni hati duk sakit hati, duk menyakit hati, hak ni hati tak nampak. Jadi dua hati. Nah, tu kita kena beza molek. Hati selagi ni hati halus, hati yang Tuhan jadi khah untuk manusia nak terima beberapa perkara dan nak mengambil sikap terhadap beberapa perkara. Dia tak boleh tengok rupa dia serupa dengan hati zahir ke, tak boleh. Kita tak boleh nak nampak juga. Ini panggil hati cicai, dia panggil. Tu hati yang halus. Tu huwacai tak serupa. Huwacai ni hak kita nampak tu zahir tu. Orang dia belah orang tu. Hak orang buh ke apa ni? Buh ke apa, buh balum buh ke apa duk rati tu. Bila dia jadi penyakit apa, penyakit huwacai tu. Hak ni ndak, hak ni ya halus, benda yang kita tak nampak tapi dia ada sifat dia. Tu ada rasa dia. Itu nak ya hati ni lah hak penting sekali yang kita kena ambil berat pada tiap-tiap dia orang ada belakang ni. Tak kira orang lelaki, tak kira orang perempuan, tak kira orang muda, tak kira orang tua, maka hati nurani ni, hati yang berupa nur, yang latif, yang halus ni, dia mempunyai kepentingan yang besar, lebih penting lagi daripada hati hak wajah hak zahir ni. Kadang-kadang hati zahir ni hidup molek, sihat, tapi hati hak halus ni mati. Na'udzubillah min zalik. Maka tak pakai juga hati ni apa? Tu. Kepentingan hati ni ya besar. Satunya kerana di hati inilah tepat Tuhan wak kiranya, Tuhan wak tiliknya, Tuhan wak tengoknya, Tuhan wi pahalanya. Sebab tu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia dalam babu an-niyah atau babul ikhlas panggil. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda katanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu tidak tilik, tidak tengok, tidak wak kira lah. Maksud tidak tengok, tidak tilik ni maksud Tuhan tak wak kira, sebab Tuhan tilik belaka, Tuhan tengok belaka. Setiap hamba dia Tuhan tengok siapa dalam hati dia tu. Sebab apa? Sebab Allah tu alimum bis sudur. Tuhan tu maha mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Ada gapo sikit banyak, ada susuk mana di hati dia tu Tuhan tahu belaka. Tak usah nak susuk lagi gelap pun Tuhan tahu, susuk lagi cerah lebih lagi Tuhan tahu. Jadi nak yang kata Tuhan wak kira mana di hati dan amalan tu. Allah tak wak kira, tidak tilik kepada rupa parah kamu dan gambar-gambar kamu, tubuh-tubuh badan kamu, kakor-kakor kamu. Tak ada kira orang tu tinggi rendah, tidak kira orang gemuk kuruh, tidak kira orang tu besar kecil, tak kira orang putih atau orang hitam, tak kira. Tu semua Tuhan tak wak kira belaka. Kalau wak kira tu nyanyi, orang kulit hitam nyanyi, orang Afrika nyanyi, bila nyanyi, bila tu bila dia kulit hitam, hidung dia besar, rambut keriting. Tu kalau mari pak kita ni, kita dak waksanya lah dengan dia. Di segi kita nak we orang kita ni panggil sanya orang jangok-jangok, orang molek-molek. Sebab dia orang kulit hitam. Ada orang kulit hitam gas sungguh. Rupa panggil apa, patak kawah. Hitam sungguh. Tu. Buat tengok gigi nampak putih, suku nampak. Kalau tengok malam nampak gigi saja. Tuhan jadi hikmat, Tuhan jadi masya-Allah taala. Li ta'arufu. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, supaya kamu dapat kenal orang hitam lagu mana, tapi kita kena agama dia, kena akidah dia, kena kebudayaan dia, kena akhlak dia.
Itu li ta'arufu. Kemajuan Islam ialah li ta'aruf, bukan li tasaddum, bukan nak pelaga dak. Tu orang kulit hitam dengan orang kulit putih tak boleh duduk sekali. Kena perang, kena musuh. Tu. Dalam Islam tak ada. Panggil perbezaan kulit ni masih ada lagi di Amerika, ada lagi. Tu duk belawai lagi. Bau-bau ni panggil ada orang kulit hitam kena berdiri sore. Nah. Kena berdiri sebab dia kulit hitam ya, bukan apa dak. Sedadu tengok kerana dia kulit hitam dia berdiri. Pok dia pakat belarak. Nah, pok kulit hitam pakat belarak. Kerana ini suatu perbezaan panggil di segi kulit warna yang tidak ada dalam undang-undang Amerika, negeri yang sudah maju dalam demokrasi, pemerintahan dengan cara panggil sama rata, sama ada orang itu kulit hitam atau kulit putih. Itu nak kata ada lagi perbezaan. Orang kulit putih tengok orang kulit hitam panggil wasa beci, wasa dendam, wasa tak kena. Nah, itu dalam Islam tak ada sama sekali. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia jadi manusia bermacam-macam. Syu'uban wa qabaila, daripada beberapa bangsa dan berkabilah-kabilah. Tu jadi apa ni, tak ada beza antara satu sama lain. Yang bezanya iaitu at-taqwa. Itulah timbangan sukat dalam Islam. Perbezaan yang sebenarnya iaitu takwa. Takwa ada mana? Dia di hati itulah. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi dia tunjuk nah. Dia tening. Takwa duduk sini, takwa duduk sini, takwa duduk sini 3 kali. Mana takwa bukan di mulut, takwa bukan di tangan, bukan di kaki, bukan di perut. Takwa dalam hati. Hak ni lah hak besar sekali. Kalaulah hamba yang kulit hitam, yang hidung besar, rambut khotak, keriting, tapi dia banyak takwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh masuk syurga dulu daripada raja yang kulit putih, yang kaya raya, yang cantik comel rupa parahnya tapi tidak ada takwa, atau sedikit takwa daripada orang kulit hitam yang banyak takwa. Sebab apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah ialah orang paling takwa dari kalangan kamu. Jadi kita nak cara ni hati. Kepentingan hati sana iaitu walakinallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan tengok hati kamu dan tengok amalan-amalan kamu. Hak ni awak kira. Nah. Tu. Lepas tu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu amalan. Nah, pia-pia awak satu amalan walau seberat biji sawi atau semut halus atau debu yang halus sekalipun, maka dia boleh tengok sikit nanti. Dia boleh nampak sikit lagi. Itu. Dan begitu juga orang buat jahat, walau sedikit sekalipun, maka dia boleh nampak tengok juga di akhirat nanti. Lepas tu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kepentingi apa ni hati dia kata ala gabaya tu, tahulah kamu tahulah kamu inna fil jasadi, sesungguhnya dalam jasad tubuh kamu tu ada mudghah. Tu ada mudghah, ada satu ketul daripada apa, daripada daging. Fa iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh. Hak ni kita boleh tengok dua makna. Satunya makna dia hak zahir, hati zahir. Kerana mudghah ni maknanya segumpal daging yang jadi kerah. Supaya Tuhan Nabi ayat apa ni, Tuhan jadi manusia. Allah Ta'ala ayat Al-Quran, Nabi ayat dalam hadis dia katanya manusia ni Tuhan jadi air mandi, air mandi jadi darah beku, pada darah beku jadi daging. Mudghah. Lepas mudghah tu barulah Tuhan tiup roh panggil. Tu Nabi katanya ingatlah kamu, katanya dalam jasad kamu tu ada satu mudghah. Tu. Iza salahat, apabila molek. Kalau hak zahir ni apabila dia sihat molek, salahal jasadu kulluh.
maka sihatlah oleh badan semuanya. Mana orang tak ada roh huacai ni sihatlah dia, tak apa dah. Nah, tu. Lepas tu iza fasadat, bila dia rusak jadi ada penyakit, maka fasadal jasadu kullu, rusak oleh badan semuanya, tak sihat. Itu kalau kita nak faham dengan hati yang zahir. Dan kita boleh faham juga hati yang maknawi, hati yang tidak nampak. Maknanya pentingnya hati ni, kalulah dia molek, maka moleklah amalan semuanya. Moleklah amalan semuanya. Sebab apa? Sebab hati ni adalah tempat niat. Tu hati ni tempat niat. Sebab tu bila kita nak semaya, kita niat di hati, bukan kita niat di mulut. Tu jangan silap faham. Nah, setengah orang tu dia nak niat tu nak bunyi. Talaffuz panggil bin niyah. Nak melafazkan niat. Ni tak ada. Dalam hadis Nabi tak ada ayat, dalam sunnah Nabi pun tak ada ayat kata talaffuz dengan niat dalam waktu semaya. Sebab apa? Sebab muhalluha, tempat dianya iaitu hati. Walaupun mulut comel dia niat, saja aku semaya zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala, molek betul, molek kena molek, tapi hati dia tak ada niat pun saja juga. Sebab apa? Sebab tak iktibar, tak buat kira bagi dengan perkataan lafaz yang dia niat dengan mulut dia. Hak iktibarnya di hati itulah. Innamal a'malu binniyat. Niat di mana? Niat di hati. Tahu itu. Sebab tu ulama dia kata panggil walau dia talaffuz sekalipun, maka panggil tak pakarlah. Ulama kata bina'ah. Tu siapa tangga tu lah. Sungguh ulama hak daripada Asy-Syafi'iyah, dia kata tujuannya kerana nak kuat. Tu nak kuat panggil niat hati serta dengan niat di mulut. Tu. Jadi kita duduk tengah-tengah. Kalaulah seorang itu dia tu niat semaya, tak mari niat semaya, dia payah pasal. Ada juga orang payah. Susah, orang was-was banyak macam-macam. Pun nak mai semaya berapa puluh timbul air semaya. Nak sudah satu air semaya tu. Susah dia nak apa. Na'udzubillah min zalim. Penyakit satu penyakit. Penyakit hati juga tu. Was-was penyakit hati juga tu. Dia kena pergi berubat pasal hati. Kalau dia payah doa, payah susah nak mari, melekeh dia kena berlafaz niat. Kita anulung wik dia lah. Kerana susah nampak susah. Dia susah tu dia kena pakai hukum lain lah. Supaya kita ni tak ada nak makan kecuali ada benda haram. Tak ada air nak minum, mereka ada arak saja, maka kita minum arak. Minum sekadar nak hidup kita. Nak jaga takut kebinasaan hidup kita. Qadar itulah, jangan lebih. Jangan wasa sedar kau tambah, kau banyak, kau lekat, itu tak boleh. Tak gitu. Tu. Hukum Islam ni dia ada hukum panggil cepokkan, ada. Hukum istisna je tu. Campin ni. Dah campin maka dibolehkan. Tapi yuqaddiru ad-darurah tuqaddiru apa? Dinilai dikira dengan qadar dia. Dengan qadar dia saja. Bukan wilbih, tak boleh. Itu panggil hukum di segi kaedah apa ni, kaedah fiqh panggil. Itu kita nak ayat kata kepentingan hati ni adalah dengan sebab dia jadi tempat niat. Nak niat di mulut tak boleh, asal tak boleh. Nak niat di kepala, fikir tak boleh. Nak niat di lain tak boleh. Mereka di hati. Tak gitu. Yang ketiganya, kerana hati ni tempat duduk iman. Ni hak ni penting. Iman nak duduk mana? Bukan duduk kepala. Iman bukan duduk di tangan. Iman bukan duduk di kaki. Tu. Iman hak asal dia kena duduk di hati. Tak boleh duduk lain. Walau duduk lain pun panggil kena rujuk kepada hati. Tu. Ada juga iman ni ya kita kena kecek banyak iman. Sebab iman hak asal, iman hak faraq. Faraq ni mana cabai-cabai dia. Seperti Nabi
sallallahu alaihi wasallam dia kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u minal iman. Maksudnya iman tu ada 70 cabang lebih. Cabang pula iman. Tu. Makna iman ni habis tu ya banding iman ni supaya dengan apa? Supaya pokok kayu yang kuat. Nah, kalau kita tengok di negeri Arab ni pokok taman lah. Al-mu'min kan nakhlah. Nabi banding rekah-rekahnya. Al-mu'min kan nakhlah. Orang mukmin tu serupa dengan pohon tamar. Sebab apa? Dia tengok di akar dia, masya-Allah. Tahu tu? Akar dia kukuh, kuat, batai dia pun panggil gagah. Daun dia pun banyak, buah dia pun boleh makan sama-sama. Orang mukmin seperti tu. Orang mukmin yang sebenar serupa pokok tamar tu. Tu. Dia kena bina, iman dia kena bina makan masa. Nah, bukan jadi orang berkuat iman lu tak. Dia kena bina dengan apa? Dengan ilmu. Ni supaya kita main ngaji ni tak lain dah. Nak bina apa ni? Nak bina iman kita. Kalau kita dengar syurga, rasa iman kita rasa gembira, menambah. Bahawa kita dengan neraka pun menambah iman kita. Takut itulah panggil salah satunya daripada sebab kepada tambah iman. Tahu gitu. Betul Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim dia buat bandingi alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi isni rabbiha. Tidakkah engkau hai Muhammad melihat bagaimana Tuhan buat bandingi dengan kalimatan thayyibah, iaitu qaulu la ilaha illallah. Ulama al-tafsir kata la ilaha illallah telah bagi kalimah thayyibah. Kalimah taqwa pun panggil, kalimatul ikhlas pun panggil. Sebab tu qul wallah panggil surah apa? Surah al-ikhlas. Nah, kerana la ilaha illallah inilah tepat dasar kepada ikhlas hati. Itu. Tu. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah Taala buat bandingi kalimah thayyibah kasyajaratin thayyibah, seperti pokok kayu yang bagus. Thayyibah ni mana bagus, comel, cantik, molek, buah sedap. Tu supaya dengan la ilaha illallah, comel, molek, natijah dia, buah dia pun sedap juga. Itu syurga. Syurga. Siapa-siapa yang kata la ilaha illallah, maka Tuhan mengharamkan api neraka atas dia. Itu buah dia. Dia kata saja ya tu. Kata saja sebab tu orang Islam hak tak semaya, hak tak puasa, tapi ada penunggu dia. Ada asah ya la ilaha illallah ada, maka akhirnya dia masuk syurga juga akhirnya. Sebab apa? Sebab hukum dihukum atas dia sebagai orang Islam. Kita nak hukum kafir tak boleh. Sebab dia ada la ilaha illallah. Akhirnya maka dia lepas pada neraka dululah. Lamuan neraka tu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut Tuhan kanak, mengikut Tuhan buat apa? Buat peraturan dia itulah. Tu. Itu panggil kalimah thayyibah. Jadi nak ayat kata hati ni tempat cambah, tempat duk, tempat wuti, tempat tani iman. Tu. Tak imannya tak ada lain. Dan juga tempat duk juga kufur panggil. Dia boleh duk belaka. Hati dia supaya bekas. Kita nak boh iman. Nak boh tasir iman, tahu iman boh kufur, masuk kufur. Tempat gi mari, tempat duk oleh sifat iman dan juga sifat kufur. Dan nifak masuk juga situ. Sifat nifak masuk duk situ juga. Di hati juga nifak ni. Tu. Nanti setagi kita nak kecek hati yang apa? Hati yang sakit. Tu. Di antara contohnya iaitu ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu Allah Taala tetapkan fi qulubihim al iman, dalam hati-hati mereka itu akan iman.
Mana Tuhan tetap ada dalam hati mereka iman. Nah, lepas tu ayat apa lagi? Ayat katanya wa yudkhilu apa ni? Wa yanzilu sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Taala turunkan sakinah. Sakinah ni mana? Tenang. Nah, tenang molek, seni molek, boh dalam hati. Widuk dalam hati manusia. Tak ada lain seni. Seni bukan duduk di perut. Jangan ingat kata makan kenyir tu seni. Ada juga orang kira dari segi dunia, segi zahir, segi kebendaan ni. Buang makan kenyir bahasa seni. Nyana duk dah. Tu buka perut bahasa seni. Tapi di hati susah tak seni juga. Bahkan orang yang ada harta yang banyak, harta dunia yang limpah ruah, nikmat yang banyak tapi hati tak seni, maka tak seni juga. Tak ada bahagia juga. Sebab seni kita kira mana seni? Seni di hati. Bukan seni di anggota dah. Walaupun anggota seni juga tapi hak pertama kita kena kira di hati. Tu. Hatilah tempat yang Tuhan buat kira seni dan tak seni. Kufur seperti juga. Kufur pun duduk dalam hati juga. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala kunci di atas hati-hati mereka itu. Ni kepentingan apa ni? Panggil apa? Kepentingan hati. Itu sebahagian daripada kepentingan hati. Sifat utama bagi hati ni, kulasana cepak bagi hati ni, ya hati ni bahasa Arab yang panggil qalbun, jamak dia qulub. Qalbun ni qalaba ni mana balik, bahasa Arab panggil balik. Kegi kok tu, kegi kok ni sepodang kayu, bawa mari angin ke sebelah kiri, ya pergi ke sebelah kanan. Bawa angin mai sebelah kanan, ya pergi ke sebelah kiri. Bawa angin mai datang, ya bokor ke bawah. Itu nak ayat sifat hati, ia panggil berbalik-balik, berubah-ubah. Sekali begitu, sekali begini. Itu panggil sifat hati. Sifat utama bagi hati, yang mana dia tu mudah berubah. Hari kita ada nak belilah dah, nak beli dah barang ni, bos tak kasih beli dah, sebab dia ubah dah. Tengok tak molek ke, mula kena, lepas tu tak kena. Tu hati belaka tu. Kena tak kena tu duduk di hati belaka. Itu panggil sifat cepak, ciri penting bagi hati. Batu Nabi SAW dalam doa dia yang kita kena berdoa juga, doa ni doa sahih. Iaitu ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, yang kuasa membalik hati manusia. Siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kuasa wigi kat tu, wagi kat ni. Kuasa wi ime, wi menambah ime. Kuasa wi kurang ime, wi suruh ime. Kuasa kadang-kadang orang tu jadi murtad, tubik pada ime. Kuasa pada orang yang ada hati kufur, wi jadi ime. Itu siapa dia tu? Ya muqallibal qulub. Orang-orang, yang mengkuasa, yang membalik hati-hati. Tsabbit qalbi ala dik. Teguhkanlah hatiku ni di atas agama kamu. Teguh dalam berpegang dengan agama, tegak di atas sunnah, pegang dengan ajaran Al-Quran. Semua tu adalah berasas kepada hati, dengan sebab hati. Dari itu ini penting. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ini doa juga, masya-Allah, doa ngap sakut hati ni banyak. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, hai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu tu menyelewengkan, jangan memesungkan. Ba'da iz hadaitana, setelah mana kamu tu hidayat kepada kami. Kita hidayat Islam, hidayat dah lama dah, alhamdulillah. Hidayat nak pergi dengan ajaran yang betul, al-haq, satu hidayat pula.
minta wi Tuhan teguhkan di atas dasar ni. Jangan tuzik. Nah, jangan pesongkan. Takutlah modesta tu bawa nampak kena ribut sikit tu panggil kesong. Tu. Nah. Kalau batu tamar tak apa, batu tamar masya-Allah. Dia tak kesong dah. Nah, kalau buluh meniup gitu. Tahu itu. Sebab apa? Ya halus. Ya halus, lepas tu panggil akar dia pun tak kukuh. Kita tak say biar dia hak tak kukuh. Kita nak biar dia batai tamar, batai nyo, tak apa dah. Tak tu batai nyo pak kita kukuh dah alhamdulillah. Tu. Ini juga adalah sakut paut dengan hati. Sebab tu hati mempunyai sifat yang utama, iaitu yang mudah berbalik, mudah berubah. Tu. Kita takut berubah pergi ikut tamalek, maka kita doalah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Atas agama kamu. Yang keduanya dekat-dekat juga, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ini taat, pasal ni dinik. Wahai Tuhan yang kuasa melakukan, mengubahkan, ubah juga lebih kuat sarih mana paling juga, yang memalingkan hati-hati, hendaklah kamu palingkan hati kami di atas taat kepada Engkau. Pasal tak si taat sikit we di taat. Pasal malas semaya we di rajin semaya. Pasal malas bangun malam maya tahajud we di Tuhan we rajin tahajud. Itu juga sakut paut dengan hati. Kita nak pergi kata lain tak boleh dah. Nak kata di hati. Tanya hati dia panggil. Itu sifat istimewa dah. Kemudian jenis-jenis hati. Hati ni boleh bagi pada 4 dah. 3 pun boleh, 4 pun boleh. Kerana sifat dia banyak hati. Satunya hati mati. Kita mula dengan hati mati, hati mapuh. Tu hati mati dan hati mapuh ni. Hati ni hati orang Bukit Selai lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Na'udzubillah min azabin azim. Itu. Sebab apa yang mati? Kerana ia kosong. Kosong pada iman. Tak ada iman sikit. Tak ada sikit pun. Atau ada sikit pun tak cukup lagi. Kalau ada sikit ni waliknya orang dulu. Orang masa Nabi ni ada iman. Ya itu. Orang jahiliah dulu. Kafir dia tapi ada iman. Iman dia tak sempurna lah. Iman dia satu bahagian daripada semua iman. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus pada Allah lah. Sebab iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab-kitab, iman pada hari kiamat, iman pada qada dan qadar. Orang kafir dulu ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya beriman sebahagian daripadanya, iaitu beriman dengan rububiyah. Dengan tauhid rububiyah. Wa iza sa'altum man sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Hei Muhammad, bila engkau tanya mereka itu, siapa yang jadi langit dan bumi ni? Qur'an ayat. La yaqulun Allah. Nescaya mereka menjawab Allah. Dia percaya kata Tuhan jadi langit, jadi bumi, jadi dia turun hujan, percaya. Ini sebahagian daripada tauhid. Tauhid rububiyah. Rububiyah ni mana tauhid kita percaya bahawa Allah lah yang menjadi segala-galanya. Jadi kita, jadi hujan, jadi bumi, jadi langit, jadi laut, jadi binatang, jadi cakrawan, apa semua. Itu panggil tauhid rububiyah. Yang mengaku tak? Mengaku. Kalau mengaku panggil iman tak? Panggil iman, tapi iman naqis, iman yang kurang panggil. Iman yang tak boleh kita nak naik kepada pekat, nak jadi orang mukmin. Jadi itu. Ini panggil sebab mati kerana kosong daripada iman yang sempurna dan tauhid yang sempurna. Iman ni sebab dianya, sebab apa? Ada yang panggil kata iman mati
Sebab satunya ron, ada ron. Ron ni mana berkarak, ada selaput. Ada selaput. Dalam surah tu apa? Suratul Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrana ala qulubihim. Kalla mana sekali-sekali tidak, bahkan kerana ada selaput ala qulubihim, atas hati-hati mereka itu, makanu yaksibun, dengan sebab bagai yang mereka usaha daripada kufur, daripada maksiat, daripada jahat, daripada mungkar. Itulah sebab perkaranya ada selaput. Supaya kita pun naik air garai, naik apa panggil, naik garai, jadi nampak masin, nampak putih-putih. Kalau apa debu-debu banyak, kau banyak, lama-lama katuk. Katuknya dimati. Tu nak tu tak ada lubang poh nak menyamur tak leh. Yang keduanya ghulfun. Wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka itu jawab, kerana hati kami ni ada ghulf, ada apa, tudung juga. Lebih kurang belaka ron ghulfun, selagi ni dia panggil apa, makhtum, kena khotam, matbu' kena tabuk, kena katuk. Itu sebab dia ni. Itu cara mereka. Lepas tu mari pula hati yang kedua. Hati tak mati tapi sakit panggil. Qalbun marid panggil. Hati yang sakit. Allah, hati serupa dengan badai jugalah. Badai ada mati. Badai ada sakit. Hak ni duk dia orang munafik lah. Hati sakit orang munafik. Na'udzubillah minan nifaq. Allahumma la taj'alna minal munafiqin. Asal dianya ada email. Email juga, email kurang juga, tapi lebih banyak sikit daripada email yang mati tadi. Banyak sikit. Banyak tu di segi zahir saja. Kerana orang munafik ni istilah dianya iaitu izharul Islam, menzahirkan email Islam, kebaikan. Lepas tu dia membatinkan, menyembunyikan apa? Menyembunyi kufur, menyembunyi apa lagi? Syahwat, menyembunyi kufur, nifak dan benda-benda jahat dalam hati dia. Tunjuk itu saja. Alamat dianya banyak, alamat dia. Di antaranya kerana dia tu panggil ikut benda syubhat, ikut syahwat. Alamat hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Tu panggil Allah, na'udzubillah min zalik. Lepas tu alamat dia banyak sekali orang munafik. Malah semaya malah semaya tapi baik malah. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Semaya al-qadai malah. Itu ni antaranya tipu Allah. Wala yazkurunallah illa qalila. Sikit yang dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita minta jauh, takut hati kita sakit. Begitu kita kena wabak sama. Di hati yang tiganya hati hayyun, hati yang hidup lah. Hati yang hidup ni lah hak kita nak sekali. Hati sihat. Tu. Apa dia hati sihat? Ialah hati yang sejahtera daripada dunia lagi dengan siapa akhirat tu. Tu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tu tak ada faedah sikit habuk. Harta benda, anak pinak, harta kekayaan pun tak ada faedah. Mereka orang yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati dia tu sihat, selamat daripada nifak sama ada kufur. Tu. Lepas tu hati ni pula hati yang bersih, makhmumul qalbi. Makhmum ni sifat dia banyak. Sahabat dia tanya, gapo dia tak biasa dengar ni makhmumul qalbi? Nabi jawab tu, an-naqiyyu at-taqiyyun naqiyyu, yang takut, bersih, tak ada hasad, tak ada deki, tak ada zalim, tak ada dendam, tak ada dosa. Ni hati hidup tu. Tu.
Nah hidupnya dengan Quran mula-mula sekali. Baca Quran, tadabbur Quran, muzakarah dengan Quran. Nah, yatazakaru nabi kitabillah. Tu. Yang kedua zikrillah, zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya ingat banyak pada mati. Nah, aktsiru zikra hazimil lazat. Hendaklah kamu banyakkan ingat yang menghilangkan segala kelazatan iaitu mati. Sanya ke baik. Nah, sehingga ahli sunnah wal jamaah itu di antara sebab-sebab boleh menghidupkan mati. Itu lebih kurang hari ni. Sebenarnya masih banyak lagi sakut paut dengan hati yang mana kita kena bincang banyak sebab kita ni ada hati belaka insya-Allah. Ada hati dua-dua, hati zahir dan hati maknawi. Dua-dua tu kena belah belaka. Hati zahir pun kena belah juga, takut jadi huacai, penyakit huacai. Dan hati itu pun kena belah juga. Nah. Tu. Lepas tu hisah yang kedua nanti insya-Allah taala kita nak seorang yang banyak pengalaman main mengajar kata insya-Allah orang yang baru timur doktorah baru ni timur doktorah kehormat panggil tu iaitu ustaz kita Dr. Hasan Nikmatullah yang banyak mengarang buku dia sejarah sampai puluh-puluh lah 70 80 lebih apa buku dia mengarang lagi terjemah lagi. Orang ngaji lama masya-Allah. Ngaji baca, ngaji pun banyak. Yang ngaji Madinah mula mutawassit lagi. Kelas 5 lagi lah kita tempat kita kelas 5 lagi. Sampai tu BA dia masya-Allah. Lepas tu dia suka baca, dia suka membui, mengajar rata-rata. Maka jamiah kita baru ni sebagai nak kemuliaan dan kehormatan kepada dia. Maka insya-Allah kita dengar dia mengajar lagi. Yang keduanya masalah kita ada bina jambe Baitul Taharah. Lani nak widan dengan Ramadan insya-Allah, nak widan dengan i'tikaf. Lani dia perlu duit bantuan untuk nak ngupuh orang. Kakak-kakak tu bagi pada umumnya cukup lekat dah. Baik semen, baik pasir, baik bata, mozaik ada orang sanggup lakon dah. Cuma lah ni nak duit bantuan untuk nak upah orang kerja ni orang tiap-tiap hari. Tu tak kurang pada 2000 lebih lah. Sehari-hari. Lepas tu kita tu buat banyak bilik nak widan dengan i'tikaf ni insya-Allah taala untuk kesempurnaan orang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya hari ni ada semak ngaji di Rahmaniyah. Siapa yang wasa kata munasabah nak hantar anak sini maka boleh mula hari ni, esok dan lusa 3 hari. Dan kita lah ni sekolah kita ambil berat di segi pelajar-pelajar, baik di segi Quran dan di segi halaqah. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam insya-Allah taala. Lepas tu kita tahun ni kerjasama dengan Madrasah Islahiyah di Jalan hatta 8 orang sini, 9 orang lelaki, 2 orang perempuan untuk pergi hafiz, untuk pergi hafal Quran di Indonesia, di Bogor. Bulan depan ni, tengah-tengah bulan depan ni insya-Allah kita nak hantar lagi untuk bersama-sama sebulan duduk dek tu. Pergi hafal sungguh lah. Kerana syarat dia ketat tapi pelajar-pelajar kita, anak-anak kita sanggup. Lepas tu pula lagi di MOA ni Pak apa tak ni? Pak sebelah. Pak sebelah ni ada musabaqah besar secara internasional lah untuk nak anak-anak kita serta daripada 30 juzuk sampai 1 juzuk. Ada syarat-syarat dia lah. Dan orang yang berjaya ni atagi Mekah, musabaqah ni Mekah pula insya-Allah taala. Dan baru ni di Indonesia ada seorang kita daripada Thailand, daripada petani juga, asal dia Mekah, petani dekat nombor 3, maka boleh hadiah. Tak apalah hadiah tu nak ayat kata kita boleh menyertai. Boleh hadiah ni daripada duit boleh buat haji. Itu kelebihan Quran masya-Allah. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Insya-Allah kita kena sokong, menggalak dan berusaha bersepakat
membantu dan sebagainya untuk kita nak menegakkan ajaran Al-Quran. Dan insya-Allah taala. Ani wistailah. Dah insya-Allah taala. Jazakallahu khairan.